Assalamualaikum, nama saya Amirul Aizat bin Zulkifli dan saya bersama-sama rakan kumpulan saya, Rabiatul Hilya dan juga Nur Zulaika akan membentangkan mengenai tajuk perkahwinan tanpa izin mahkamah, kesannya dari sudut undang-undang dan syariat. Baiklah, dalam pembentangan ini kami akan bahagikan kepada beberapa subtopik. Pertama dari sudut kajian agama, perbandingan, definisi, kedudukan perkahwinan dan kesan dari sudut undang-undang dan juga syariat. Baiklah, menurut kajian yang telah dikeluarkan oleh Universiti Utara Malaysia mengenai kes-kes mahkamah syariah yang berlaku pada tahun 2019, perkahwinan tanpa kebenaran merupakan perkahwinan yang melanggar batas norma kemasyarakatan. Walaupun menepati hukum syarak, perkahwinan ini dianggap sebagai satu kesalahan dari sudut undang-undang keluarga Islam. Fenomena ini mempunyai sebab tertentu yang menjadi punca kepada berlakunya kes-kes seperti ini. Malah, ia mempunyai implikasi yang besar dari perspektif syarak dan juga dalam kehidupan seharian manusia. Justru, aspek yang akan difokuskan dalam pembentangan ini akan menyentuh tentang faktor-faktor berlakunya perkahwinan tanpa kebenaran dan juga kesan yang akan dihadapi oleh pasangan. Seterusnya, kita pergi kepada definisi perkahwinan tanpa kebenaran. Perkahwinan tanpa kebenaran bermaksud perkahwinan yang biasanya diadakan oleh wali hakim serta melanggar enakmen atau akta undang-undang keluarga Islam dan tidak dipersetujui oleh wali pengantin perempuan. Menurut perundangan fiqh, perkahwinan tanpa kebenaran lebih tertumpu kepada perkahwinan yang tidak mendapat keizinan daripada wali. Individu yang berkahwin sama ada dalam atau di luar negara tanpa kebenaran daripada pendaftar nikah akan dianggap sebagai perkahwinan tanpa kebenaran. Dalam hal ini, saya turut membahagikan perbandingan antara syariah dan juga sivil. Dalam syariah, undang-undang keluarga Islam ataupun enakmen diguna pakai dalam pernikahan pasangan Islam. Malah, dalam undang-undang keluarga ini mengandungi kesalahan sindiket, kahwin lari, poligami tanpa izin dan juga nikah di bawah umur. Dari sudut sivil pula, bagi perkahwinan dan perceraian pasangan yang bukan Islam, Akta memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, Akta 164, diguna pakai sebagai undang-undang keluarga bagi bukan Islam. Jika dilihat, berikut merupakan undang-undang keluarga Islam yang terguna pakai di Malaysia. Terdapat 16 enakmen dan juga akta undang-undang yang diguna pakai. Contohnya seperti Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan dan banyak lagi. Assalamualaikum, nama saya Rabiatul Hilya binti Jarimi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang definisi perkahwinan tanpa izin mahkamah. Jadi, apakah itu perkahwinan tanpa izin mahkamah? Perkahwinan yang tidak mengikut akta atau enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi bagi perkahwinan tanpa izin mahkamah adalah umumnya dianggap sebagai perkahwinan yang tidak mengikut akta atau enakmen yang tidak dipersetujui oleh wali pengantin perempuan. Okey, antara contoh-contoh bagi perkahwinan tanpa izin mahkamah adalah kahwin lari, poligami tanpa izin, nikah bawah umur dan juga nikah sindiket. Seterusnya, perkahwinan dari sudut undang-undang mengikut Seksyen 39 AUKI iaitu Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 menetapkan bahawa seseorang juru nikah boleh dikenakan penalti tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekiranya didapati bersalah kerana mengakad nikahkan atau melakukan sesuatu yang berupa akad nikah sesuatu pernikahan sedangkan dia tidak diberi kuasa. Yang kedua adalah disokong dengan Seksyen 40 yang menyatakan bahawa semua bentuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa kebenaran pendaftar nikah adalah menjadi satu kesalahan dan boleh dikategorikan sebagai pernikahan tidak mengikut prosedur. Seterusnya, kedudukan perkahwinan tanpa kebenaran dari sudut hukum syarak. Hukum syarak bagi status akad nikah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sahih dan juga akad fasik, iaitu batil. Jadi kedudukan perkahwinan tanpa kebenaran dari sudut hukum syarak ialah nikah yang menyalahi undang-undang sekiranya tidak disahkan statusnya oleh syarak yang menyebabkan implikasi yang sama seperti nikah fasik, iaitu pasangan tersebut
tidak berhak menuntut bahagian harta pusaka dan juga nafkah. Dan perkahwinan ini melanggar hukum syarak walaupun pada zahirnya telah menepati peruntukan undang-undang adalah tetap tidak sah dan dianggap tidak bermoral. Kesan daripada hukum syarak ialah peristiwa perkahwinan tidak menjadi salah satu syarat sah dalam Islam dan tidak menjadi kesalahan dari sudut hukum syarak, tetapi boleh menjadi salah dari sudut undang-undang keluarga Islam di negara ini jika dilakukan tanpa kebenaran pendaftar nikah cerai dan rujuk. Kesan daripada sudut undang-undang pula ialah terdapat satu enactment yang dikenali sebagai UUKI ataupun Undang-Undang Keluarga Islam yang merupakan sebuah enactment peruntukan-peruntukan tertentu mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan anak dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Dan sekiranya sesebuah pasangan itu tidak mendaftarkan perkahwinan mereka, pasangan tersebut boleh dianggap berkhalwat ataupun berzina kerana tiada rekod pendaftaran pernikahan yang didaftarkan oleh pasangan di pejabat agama, walaupun pernikahan tersebut sah di sisi syarak. Yang kedua, apabila berlakunya perpisahan atau kematian di antara pasangan, dia tidak mempunyai asas dalam membuat sebarang tuntutan seperti nafkah, hadonah atau tuntutan harta pusaka dan tanpa pendaftaran perkahwinan yang sah juga, adalah sukar bagi pihak perempuan membuat tuntutan untuk membatalkan perkahwinan sedia ada sekiranya berlaku ketidakadilan atau layanan buruk dari pihak suami, mahu keganasan dalam rumah tangga dan semua tindakan yang hendak diambil terhadap suami akan tergantung dan tertangguh sehingga status perkahwinan dapat diselesaikan. Seterusnya, secara tidak langsung membawa kepada kesan daripada sudut sosial di mana pasangan yang bernikah tetapi tidak mengikut undang-undang akan menghadapi pandangan serong masyarakat kerana status pasangan tersebut dan mungkin terpaksa bersembunyi-sembunyi kerana malu untuk berhadapan pandangan masyarakat disebabkan status mereka. Jadi, secara kesimpulannya kita boleh katakan Islam menuntut umatnya untuk mentaati pemerintah dan walaupun prosedur perkahwinan bukannya syarat sah bagi berkahwin, ianya satu keperluan dari sudut undang-undang bagi mengelakkan permasalahan yang timbul di masa hadapan berkaitan hak dan sebagainya serta mengelakkan hukuman akibat tidak mematuhi undang-undang.